Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Berlakon balik kan. Okay. Alamak, mana pen tadi saya nak guna pen? Okay. Ini adalah contoh alat voltammetri berjenama metrum. Okay. Voltammetri ini alat untuk analisis apa-apa analyte, okay, menggunakan kaedah electroanalytical kan. Kita akan melibatkan electroanalytical, okay. Pergerakan ion dan sebagainya yang menghasilkan current, okay. Yang melibatkan potential dan current. Okay. So dalam ni kita akan letak analyte. Okay. Kita boleh nampak sini ada electrode, working electrode, auxiliary electrode dan juga apa nama ni, reference electrode. Kemudian katakan kita letak sampel tadi. Okay. Kita letak sampel. Kemudian okay, keluarlah dua peak ni. Okay. Peak pertama muncul di potential lebih kurang kan, bengkoknya tangan saya. Okay. So, potential lebih kurang berapa tu? 700, katakan tu, apa nama ni, negatif 650 kan. Satu lagi muncul di okay, negatif 480 katakan milivolt. Okay. Maknanya bagi kadmium, peak dia unik kat area sini kan. 650 milivolt. Yang ni pula 480 milivolt. Okay. Okay, setiap peak ni ada potential yang berbeza. Kalau katakan setiap analyte tu kita tak ada potential berbeza, valid lagi tak kita nak guna voltammetri untuk analisis? Katakan semua peak muncul kat tempat yang sama kan, maknanya alat ni tak ada apa, tak ada selectivity kan, betul tak? Maknanya kalau semua peak muncul kat 480 milivolt ni, buat apa nak analyse guna voltammetri? Tak nampak apa-apa kan, satu peak je nampak. Tapi setiap analyte tu dia ada muncul pada tempat yang berbeza. Alright? Dan cuba kita tengok dalam ni. Macam mana saya nak undo balik? Okay. Kita tengok ni ada beberapa peak kan. Kita tengok ada peak yang rendah warna biru kan. Warna merah tu yang basic, yang tak ada apa-apa. Bila dimasukkan ke pekatan yang makin meningkat, okay, kita tengok ada peak yang biru ni tinggi sikit, betul tak? Kemudian ada peak hitam ni, okay, tinggi, lagi tinggi. Dan yang paling tinggi ni peak yang terakhir ni lah. Maknanya pada kepekatan itu bila yang meningkat tu apa? Meningkat tu ialah nanoampere dia kan. Peak high dia, betul tak? Peak high dia meningkat, betul tak? Nampak tak dalam tu ada graf-graf ada voltamogram yang lagi rendah tu. Maknanya bila ditambah kepekatan, peak tu makin meningkat menunjukkan okay, nanoampere, current ni makin meningkat menunjukkan kepekatan makin meningkat. Jadi paksi X ialah potential, okay, yang unik bagi setiap analyte, dan paksi Y ialah current dalam unit ampere, nanoampere dan sebagainya. Biasa nanoampere punya scale lah. Okay, sebab voltammetri kita bermain dengan very little concentration kan. Right, so itu melambangkan kepekatan dia. Okay. Okay. Ini adalah baseline. Okay. Ini adalah peak height. Okay. Dan juga ada peak area bila kita ukur. Dan setiap alat sama je sebenarnya. Setiap alat sama dengan voltammetri, kita kena buat calibration curve. Ingat tak buat calibration curve untuk alat AAS, HPLC, GC dulu, ingat tak? Kita tambah kepekatan, concentration ni, dan kita ukur dia punya respon. Respon dia kalau dalam sini kita dalam bentuk peak high kan. Berapa nanoampere dia. Right? Dan itulah calibration kita buat. Sama je. Alat-alat apa pun sekalipun, kita kena buat calibration untuk analisis. Alright? Dan ada standard edition dan juga
internal addition. Setakat ni boleh faham tak? InsyaAllah. Okey. Okey, dalam alat ni kita ada beberapa elektrod yang berbeza. Ya. Okey, jadi kita tengok kan peak high. Okey, saya nak tanya. Potential tu melambangkan apa? Katakan peak tu muncul dekat potential ni. Saya namakan sebagai potential ni sebagai X. Peak ni muncul kat potential X. Menunjukkan apa? Jenis analyte, betul tak? Katakan ada lagi satu lagi peak muncul dekat sini. Okey, ini potential Y. Katakan ni CD, ni PB. Alright. So sama macam apa-apa alat analisis yang lain, kepentingan untuk alat analisis ni dia mestilah ada selectivity. Maksudnya dia selektif. Kalau analyte A, katakan cadmium, dia muncul dekat satu peak yang unik. Okay? Dalam kes voltammetri ialah di potential yang unik. Okay? Kat millivolt yang unik. Katakan untuk LED, dia muncul dekat Y millivolt. Okay? Cadmium muncul dekat X millivolt. LED muncul dekat Y millivolt. Okay? So unik. Selectivity sangat penting dalam alat yang digunakan untuk analisis. Macam saya cakap tadi, kalau alat tu tak boleh bezakan peak analyte, jadi kita tak guna pun alat tu untuk analisis. Okay? Tapi sebab alat ni selektif, okay, boleh bezakan setiap analyte, so alat ni boleh digunakan untuk tujuan analisis. Okay. Macam biasa, setiap alat analisis ada calibration yang perlu dibuat. Siapa ingat lagi yang saya ajar, siapa yang pernah belajar dengan saya dulu? Tak pernah? Untuk instrumen, okey, sorry, itu tahun 2 tahun lepas. Okey. Tak pernah. Untuk setiap alat analisis, korang pernah guna alat apa? AAS pernah kan? Ya. HPLC pernah kan? Pernah. Tengok je. Okey. Tengok je. Okey, GC pernah kan? Tengok je kan? Walaupun tengok je, kau kena faham lah masa buat lab report tu kan? Alright. Alat-alat ni, kita kena buat calibration, betul tak? Betul. 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 Apa boleh beritahu saya idea kenapa kita kena buat calibration? Apa salah susah-susah nak buat calibration ni? Kena tambah kepekatan, buat plot kan? And then untuk unknown sample tu, okay, kalau kita dapat detect this kind of response, then kita boleh tengok concentration dia based on plot tu kan, betul tak? Betul tak? Betul. Inilah plot tu. Plot tu kita panggil sebagai calibration curve kan? Ini adalah X ni, paksi X ialah concentration yang korang dah setkan, korang buat concentration tu, betul tak? Betul. Okey, peak Y, apa peak Y? Respon kan daripada instrumen tu, betul tak? Ya, Alright, betul. respon ni berbeza bagi setiap alat. Kalau AAS, respon dia dalam bentuk apa? Absorption dia, betul kan? Betul tak? Absorption, betul tak? Nama pun atomic absorption spectrophotometer. So yang dia ukur adalah berapa sampel korang buat tu absorb dia punya energy daripada light tu. Okay? Kalau dalam kes voltammetri, apa dia punya ni? Paksi watt. Current kan? Dalam unit nanoampere kan? Current Alright. So sama je, mana-mana alat, kalau siapa yang pernah belajar analisis saya,
Korang kena ingat ni. Ingat saya cakap ni formula dia, dia punya keyword dia. Alat-alat analisis ialah bodoh. Alat-alat analisis apa? Kata kasar dia. Ha? Dia apa? Jangan takut. Cakap apa? Bodoh. Alat tu bodoh, alat tu tak tahu. Itu adalah alat. Yang pandainya siapa? Kita kan? All the instrument manusia buat. So yang apa instrumen tu tahu ialah respon. Kita masuk concentration C1, dia respon sebagai okay, A1. Kan? Kita masuk concentration C2, dia respon sebagai A2. Kan? Dia respon, kita masuk concentration C3, lagi meningkat, dia respon sebagai A3. Tapi nak tanya korang, alat ni tahu tak berapa concentration tu? Tak. Kalau kita masukkan AAS, alat tu AAS tahu tak? Oh ini kan kita bagi sedut, AAS pun cakap, ini tahu dah berapa ppm ni 1 ppm. Sama Tak tahu. macam voltammetry. Oh, dah tahu dah ni berapa, katakan ni tadi kita buat dua tadi kan, CD, cadmium dengan lead. Okay, dah tahu dah. Oh sorry, buruknya tulisan saya. Okay, lead kan, dah tahu dah lead ni berapa. Ini 2.5 ppm. Tak, dia tak tahu. Alat tu ialah stupid. Okay, alat tu tak tahu. Kita kena ajar dia dengan calibration. Calibration curve. Kan, calibration curve. Calibration plot. Kita kena ajar dia. Instrumen-instrumen, bila saya masukkan concentration sebanyak C1, katakan 1 ppm. Okay, you baca berapa? A1 kan? Berapa nanoampere. So, instrumen ini adalah 1 ppm. Kalau A1 1 ppm. Okey. Ajar lagi instrumen. Dia tak boleh ajar satu je. Dia kena masuk berapa minimum concentration untuk calibration plot? 5. 5. Okay? 5. Alright. So contoh ni tak cukup. Contoh letak 3 je. Tak cukup. Okey. Kena buat 5. Alright. Instrumen-instrumen kalau saya masukkan C2 concentration, you dapat baca berapa? Oh, dapat baca A2. Okey, ini adalah concentration C2. Katakan ini adalah 2 ppm. 2 ppm instrumen. Oh, 2 ppm. Masuk 3, masuk 4, 5. Sama. Oh, macam ni. Dan instrumen pun dah tahu dah. Okey, kalau okey, dan kita masukkan X concentration. Ni nak instrumen belajar melalui apa? Melalui plot ni. This is kefahaman instrumen. Kita pun masuk X concentration kat sini. Instrumen baca kat sini. So, bila dia baca ni, dia dah belajar, kita ajar tadi dengan calibration plot, dia tahu dah. Concentration ialah di sini. Katakan ni berapa? 23. Katakan 2.5 ppm. So, kita tak payah tanya dah sebab kita dah ajar melalui calibration curve tadi. Instrumen tu tahu, okay, this is 2.5 ppm. Alright? Mana-mana alat analisis sama sahaja. Okay? Kita kena buat calibration supaya instrumen itu tahu. Sebelum ni instrumen tu agak quote and quote bodoh, okay? Ataupun stupid, ataupun dia tak tahu. Sebab dia adalah instrumen, dia robot kan, dia adalah mesin. Kita yang kena ajar dia. Sama voltammetry pun. Okay? Katakan sebelum kita masukkan, okay, dalam sel tadi yang ada elektrod semua tu, okay, kita faham macam tu dulu. Voltammetry saya tunjukkan alat tadi kan. Dia ada sel dan kita boleh masukkan kita punya analyte. Kita melalui guna micropipette ke apa, masukkan analyte kita dan dia pun run baca. Okey, tapi sebelum masukkan sampel kita kena buat apa? Buat apa? Calibration curve. Calibration curve. Buat calibration kan untuk hasilkan calibration curve. Okey. Dan kita pun buat dulu. Sebab kita dah tahu dah, kita guna voltammetry hari ni sebab kita nak analyze cadmium dengan lead. Ni contoh Banyak lagi kegunaan voltammetry, boleh analyze juga organic analyte, okey, dan metal-metal lain sebagainya. Tapi saya hari ni contoh kita tengok cadmium dengan lead je. Jangan ingat calibration voltammetry ni boleh detect cadmium dengan lead je, yang lain pun tak boleh. Bukan. Ada banyak lagi kita akan belajar lepas ni. Okey.
Tapi voltammetry basically itu untuk detect. Biasanya kalau anodic stripping method tu kita untuk detect metal lah. Okay, katakan hari ni kita tengok cadmium dengan lead. Dan kita masukkan, okay, 1, 2, 3, ada tambah lagi lah 4. Oh, cantiknya graf saya. Okay. 5. Okay. Kita buat calibration. Right. Then barulah kita masukkan sampel. So that instrument ni boleh baca di mana concentration sampel kita masukkan tu. Sama semua instrumen sama. Termasuk voltammetry. Alright. Okay. Ni yang saya cakap tadi. Kita juga boleh gunakan macam biasalah dalam buat calibration ni kita boleh buat standard addition, okay, macam biasa ni, dan juga kita boleh buat internal standard kan. Ni standard addition, okay. Okay, ini yang basic. What is behind a voltammogram? What is measured? Why do I get peaks? Okay, kenapa kita dapat peaks? Right? This is schematic of measurement setup, okay, with 2 electrode, positif dan negatif, okay. Right. Ni kita ada measuring cell. Okay, ni warna biru ni measuring cell. Okay, WE is working electrode. Yang electrode ni lah kita nak apa ni yang akan detect kita punya analyte semua. Dan ada auxiliary electrode. Okay. Auxiliary electrode ni dia function dia untuk balancekan je. Okay. Untuk counter electrode. Okay. Dan juga ada positive and negative ni kita punya sumber power lah, alright. Dan ada galvanometer. Okay, this is galvanometer. And POT ni potentiometer. Alright, sekarang saya tak nak cakap seorang-seorang kat sini, saya bagi task kejap. Orang Google ke apa ke, cari apa fungsi galvanometer dan potentiometer sekarang juga. Saya bagi masa 1 minit cepat sekarang. Apa fungsi galvanometer dan potentiometer? Galvanometer tu untuk detect electric current. Galvanometer detect Electric current. current. Okay. Potentiometer? Voltage. Voltage. Ya Kang, Okay. voltage. Ha? Apa? Tak dengar. Itu voltage, alright? Betul ke? Inilah basic schematic diagram. Basically macam ni je. So kita pun masukkan sampel kita dalam ni, then ada apa nama ni? Current, ada apa nama ni? Electric supply kan? Ada current kan? Okay, positif pergi ke sini, alright. So negatif ke sini kan? Dan working electrode ni kita kat sini. Kan? So that can measure. Kalau analyte kita elektro apa nama ni? Elektro kita panggil apa? Elektro yang ada elektro potential, okey, yang boleh analyze guna electrochemistry. Okey, akan ada respon, so kita akan nampak peak lah nanti dekat kita punya voltammogram. Kalau analyte kita jenis yang tak boleh di-analyze guna electroanalytical technique, kita takkan nampak apa-apa, right? Dalam anodic scanning ataupun cathodic scanning, kita tak nampak apa-apa, right? Okey, inilah apa yang ada dalam sel tadi. Okey. Yang ni kita ada ni galvanometer ke potentiometer ni? Enggak. Galvano. Haruskan Galvano. current kan? Galvano. Alright.
Okey. Potential pun apply. Okey. Maknanya potential applied ni, potential applied ni maksud dia ada bekalan elektrik yang diberikan lah. Okey, ada potential yang diberikan. Potential diberikan tu bila kita supply potential, kita akan tengok analyte apa yang akan tertarik dengan potential tersebut. Rupanya dalam kita punya sel ada, dalam sampel kita ada lead, ion lead kan. Ion lead ni dia akan pergi ke mana untuk reduce sebagai lead, daripada lead 2 plus kepada lead 0. Ke mana dia akan pergi? Dia akan pergi ke working electrode kita kan. Ni kita pakai mercury mungkin ni. Okey. So kat sini ada elektron, nampak tak? Elektrod yang bercas negatif kita panggil apa? Cathode. Okey, sekarang ni working electrode kita bertindak sebagai Cathode. cathode. Okey. So lead 2 plus akan pergi terima elektron dan akan jadi apa? Lead Atom. lead 0 kan, lead metal kan. Sekarang daripada ion dia akan jadi lead 0, dia akan jadi lead metal lead kan. Sekarang ni kita guna mercury drop electrode. Bayangkan ni mercury drop So dekat surface mercury ni akan penuh dengan lead. Okey. Kita bila mercury bergabung dengan metal lain, dia akan jadi apa? Istilah dia amalgam. Alright, betul. Siapa jawab amalgam tu? Syafiq ke? Yes. Okey. 10 markah untuk Syafiq. Saya bagi hadiah gula-gula kat rumah Syafiq. Makan. Makan kat rumah sendiri, okey? So lead 0. Lead 0 is lead metal lah, okey? Dia akan penuh dengan amalgam dekat surface ni. Okey, alright. Maknanya potential yang menyebabkan lead ni boleh terima elektron bersesuaian dengan lead. So nanti dekat peak, dekat satu potential tu akan keluar peak lead. Okey. Ini dekat peak. Peak apa ni? Apa proses apa? Okey. Current proses. Okey, apa nama ni? Potential versus current. Okey, MV and A. So akan ada peak lead kat sini. Pada satu potential ni, lead akan tertarik untuk menerima elektron. Okey, potential mana? Potential ni lah. Potential ni, tak tahu berapa X kan. Okey. Right. Bila dekat potential yang sebelum sampai ke X ni, katakan W, potential W. Okey, potential ni disupply kat sini kan. LED tak tertarik pun. Bila sampai satu level potential X, barulah LED pergi untuk terima elektron. Kat sini saya nak kaitkan, kalau korang belajar quantum kan, a packet of energy kan. Maknanya packet of energy bagi LED, okay, untuk terima dan untuk terima elektron dan juga untuk mengeluarkan elektron unik, okay, bagi setiap metal. LED dia punya energi untuk terima ataupun singkirkan elektron pada certain voltage berbeza dengan metal lain. Cadmium mungkin kat sini. So konsep photon ni, packet of energy yang unik ni juga digunakan dalam voltammetry. Dalam AS pun sama. Kan? Bila atom tu dia excite, okay, dia akan absorb ataupun dia akan absorb certain amount of energy kan, yang sama dengan energy dia sendiri. Okay, katakan kita punya lamp tu supply energy LED, tapi kita punya atom yang ada adalah cadmium yang excite. Dia takkan absorb energy LED. Okay, sebab tak sama dengan packet energy dia sendiri. Dia akan unik. Okay, sama juga voltammetry. Packet of energy untuk dia terima elektron ataupun dia buang elektron unik bagi setiap atom. Okay, dan bagi setiap analyte lain lah. Okay, so dia takkan sama. That's why peak cadmium muncul kat potential lain, LED muncul kat potential lain. Energy tu tak sama untuk dia terima dan singkirkan elektron.
Right. Okay. Ini kalau kita plotkan graph current versus apa nama ni, potential versus time, dan juga current versus potential. Okay. Kalau potential versus time, tengok time tu potential makin meningkat. Okay. Makin meningkat. Right. Maknanya dalam satu jangka masa kita scan, kita supplykan voltage pada elektrod tu, voltage tu sentiasa meningkat. Okay. Dia apa nama, dia pada satu level, kejap dia naik step. Okay. Macam bertangga, staircase gitu, dia akan naik, meningkatkan. So kalau dalam tu ada LED akan absorb pada certain potential kat sini. Potential dia unik bagi LED. Pada potential sebelum di sini kan, sebelum sini ada tak LED yang terima elektron pada potential ini? Tak ada kan? Pada potential ni saja LED akan terima elektron. Potential lepas tu pun tak ada juga. Okay? Dia akan represent di sini. Okay, di sini baru LED akan start menerima elektron. Okay? Cakap tadi unik. Okay? Okay, ada current limiting process at electrode. Okay, process 1, electrochemical reaction, example reduction of metal ion. Maknanya tadilah macam LED tadi, dia terima, dia reduce kan daripada charge 2 plus, 2 plus, dia akan jadi 0. Okay. Dan proses 2, transport of ions to the electrode surface. Within diffusion layer, diffusion due to concentration gradient, convection when solution is stirred or when electrode is moving. Migration in the electrical field. Okay. Sebenarnya dalam sel voltammetry tu sebenarnya akan ada stirrer tau, akan stir bagi dia sekata lah, homogeneous. Okay. So elektron tu dia akan transfer juga melalui diffusion, okay, dan juga convection. Alright. Itu kita panggil sebagai current limiting process. Maknanya dalam kita punya peak tu ada limit untuk current kan. Tunjuk balik peak tadi. Kan? Sampai sini je kan. 500 nanoampere je kan. Boleh je kita nak tinggikan lagi, tapi dia ada limiting, current limiting process. Kenapa ada limiting? Sebab size electrode drop kita ni bersatu je, kita dah control size drop dia tu. Maknanya current tadi melambangkan apa? Concentration, betul tak? Lagi banyak ion LED ni datang ke surface electrode ni untuk ambil elektron dan membentuk logam daripada 2 plus pada PB, jadi logam LED, jadi amalgam. Okay, makin banyak elektron yang akan diterima kan? Di sini kan? So makin banyak kita boleh measure current di situ, pergerakan elektron kan? So sampai satu tahap mercury drop ni akan penuh dengan PB kan, dan yang PB lain boleh datang lagi tak? Tak ada. Dah tak boleh kan? Itulah kita panggil sebagai current limiting process. Maknanya kita ada ruang sel ni pun tak ada kecil bersatu je kan, dan kita stir lagi supaya dia boleh pergi. Dan kalau dah penuh amalgam ni, dah sampai situ je limit dia. Okay. So apa jadi? Saya nak tanya soalan cepu mas soalan bonus. Okay. Apa jadi kalau analyte kita, dia punya voltammogram, dia tak cepat nampak peak dia. Apa kita perlu buat? Tukar elektrod yang baru.
Tu peletruk baru Siapa tu? Dilute. Lee Chan Yu. Siapa cakap dilute? Munir saya. Munir? Kenapa Munir cakap dilute? Beritahu saya. Geram betul Munir ni. Sebab concentration dia tinggi kan. So kena Okay. Betul. Concentration dia tinggi, so kita kena dilute. So that dia akan dapat concentration dia dalam range yang ada dalam kita punya window ni kan. Sebab kita punya limit sampai situ je. Sebab drop of the electrode, katakan kita pakai mercury drop tu besar tu je. Only that size kita limit kan. So kalau dah penuh mercury drop tu dengan amalgam, tak boleh lagi ion yang lain nak pergi. So that is the limit. So apa perlu buat kalau dah lagi tinggi daripada limit tu, kita dilute lah. Then kita kena tulis berapa dilution kita kan. 5 ke 4 ke dilution factor. So that bila kita dapat concentration, kita kena darab balik lah 5. Faham Faham tak apa tu current limiting tu? At the electrode. Current limiting process. Okay. Bila PB tu pergi, okay, PB akan jadi, PB2 plus akan jadi PB kan. Dan dia akan bagi 2 elektron. Lama-lama penuhlah elektrod tu dengan amalgam. So, kita kena, kalau lebih, concentration tu lagi tinggi, kita dilute lah. Okay. So, maknanya dalam sampel, kalau sampel kita unknown, tak tahu berapa concentration, kita kena screen dulu lah. Kita kena baca, scan dulu. Kalau tengok, wow, dia tak boleh baca, tinggi sangat, so kita dilute. Okay. Sama je bagi instrumen apa pun kan. AAS pun sama, HPLC pun sama. Kalau dah terlalu tinggi tu, kita kena dilute. Alright. Okay, this current versus potential. Okay, this is di mana peringkat no electron, electrochemical reaction tak ada. So dia akan plain itulah. So kalau ada diffusion current, okay, kalau ada current controlled by electrochemical reaction, okay, dia akan meningkat lah, right? Kalau ada compound lain, okay, dia akan meningkat lagi. Second substance, maksud dia second substance je. Okay, dia just nak tunjukkan macam mana current versus potential. Okay, kalau potential tu terus kita scan dia tanpa henti, dan ada apa nama ni, faham kan? Potential ni kita terus ke depan je, sama macam tadi, sama macam graf tadi. Okay, ni potential tu meningkat je kan dengan masa. Okay, so kalau potential terus kita meningkat je, kita scan je, nak tengok apa compound yang akan tertarik dengan potential tertentu. Okay, kalau ada compound yang dah tertarik dengan potential tersebut, okay, so current meningkat kan, current meningkat. So ada kalau compound lain seterusnya, okay, ada compound lain yang tertarik dengan satu tahap potential tertentu tu, current pun meningkat lagi kan. Sebab bila ada compound yang tertarik dengan potential yang kita scan terus berterusan tadi dengan masa, okay, kalau ada potential, ada compound yang tertarik, so current akan terhasil, current akan meningkat. Right, faham tak kat sini? U ni potential tau. Dia bukannya, okay, maksudnya macam ni tau. Bila ada apa nama ni, compound yang tertarik pada certain potential, okay, dan automatic current akan meningkat. Akan ada apa nama ni, arus terhasil. So kita boleh measure the concentration. Itu saja. Graf ni nak tunjukkan itu saja. Right? Katakan dua substance tadi kan. Substance A, substance B. Okay.
Okey. Daripada ni, plain ni, daripada tak ada apa-apa, okay, no electrochemical reaction, dengan bila ada electrochemical reaction, okay, substance A. Okay, so height ni diukur daripada baseline sampai ke peak substance ni, itu adalah concentration substance A. And then half wave potential, scan lagi kan. Bila ada tambahan, okay, bila ada lagi pada certain potential tu berlaku reaction, akan ada substance B kan. Kita ambil baseline daripada potential A tadi. So inilah concentration bagi substance B. Concentration bagi substance B. Alright. Ini kita panggil constant diffusion layer. Right. Okey. Kalau constant diffusion layer, kita takkan nampak peak macam ni lah. Dia akan jadi terus meningkat kan, dan bila ada lagi substance dia meningkat, gitu je. Tapi kalau dalam bentuk voltammogram, okay, kita dah convert, okay, kepada peak yang mudah lagi kita tengok kan. So bila ada peak macam ni, senang kita tengok compound by compound. Okay. Sebenarnya sama je kedua-dua ni. So kenapa dalam bentuk voltammogram kita perlu tengok peak macam ni, right? So kita buat modulation of potential ramp. Purpose dia kita buat modulation of potential ramp ni untuk increase dia punya sensitivity, untuk kita buang background signal. Okay. Yang tadi kita tengok ni, bila ini voltammogram juga tapi sebelum kita buang background signal. Kan? Bila ada certain reaction berlaku, dia akan naik kan current dia. Tapi bila kita buat modulation tadi, kita buang background signal, dia turun balik. Okay? Dan bila kita ada satu lagi compound, dia akan naik balik. Dan kita buang modulation signal tu, lebih pula. Dia akan turun balik. Kita buat modulation signal, kita buang background, dia akan turun balik. So, ini adalah better shape kan. Ada peak macam ni, lagi mudah untuk kita nak measure compound yang ada dalam tu. So decreasing background signal and increasing selectivity. Separation of Faraday and capacitive current. Okay, nanti kita belajar apa tu Faraday and capacitive current. Okay. Right, ni polarogram with drop mercury electrode. Okey, setakat ni faham tak? Tak nak laju-laju sangat ni, korang blur pula apa benda pula drop mercury electrode ni. Setakat ni faham tak? Konsep asas dalam voltammetri ni, faham tak? InsyaAllah faham. InsyaAllah. Boleh doktor. Boleh Inilah sel voltammetri tu. Okey. Sekejap Okey, ini sel ni. Ini sel dalam bentuk real punya. Okey, ada biasanya voltammetri yang kita pakai ialah kita guna hanging mercury drop electrode. Yang pakai mercury electrode lah yang boleh drop tu. Bila kita, okey, katakan saya konsep voltammetri hanging mercury drop electrode. Bila kita dah selesai scan, jadi amalgam kan dekat electrode mercury tu penuh kan. So kalau kita nak analyze yang lain pula, apa kita buat? Nak analyze sampel lain ke, second replicate ke apa ke, macam mana kita nak buat dengan mercury drop? Kita dropkan electrode tu, mercury tu. Mercury drop ni kita boleh tukar-tukar dia. Kita drop je, dia jatuh, kita ganti yang lain, yang baru.
Faham tak? Okay. Ketika dah penuh doktor? Dia kalau amalgam tu dah penuh, dah digunakan untuk analisis tu, kita tak boleh guna yang sama. Kita kena dropkan dia, ganti yang baru. Dia automatic. Bila kita tekan dalam komputer tu, dalam software tu, kita dropkan dia, so dia tukarlah. Ataupun kita nak buat net scanning, dia automatic. Dia punya instrument tu akan tukarlah. Drop tu dijatuhkan ke bawah. So ada drop baru. Sekejap saya nak, dulu masa kita buat lab di untuk voltammetry ni lah, tak silap saya, kita ada ambil video macam mana mercury to drop. Saya hantar gambar apa aktiviti kita dalam kelas dulu, best. Oh. Okay, gambar tu gambar aktiviti saya hantar. Dan video tu ialah video macam mana mercury drop tu ditukar. You tengok dalam group WhatsApp semua Okey, video yang video yang 15 second tu ialah macam mana proses stirring dalam sel. Okey. Video yang 5 second tu ialah macam mana kita tukar drop mercury electrode. Saya labelkan Yang 15 second tu apa dokter? 15 second stirring proses. Okey, bila kita masukkan sampel, okey, bila kita start analysis, dia akan stir dulu tau, bagi homogeneous. Okey? Bagi homogeneous dalam tu sekata, dan kalau kita masukkan sampel, sel tu dia kena homogeneouskan dulu, dia akan stir lah. Nasib baiklah dulu saya ambil video semua kan, student-student ni boleh lah tunjuk kepada orang. Orang yang kurang bernasib baik ni kan. Okay, tengok video semua. Macam mana mercury drop tu ditukar. Nampak tak? Itulah kita punya sel dan itulah kita punya capillary untuk mercury electrode. Dah tengok semua? Tengok tak? Dah apa? Dah doktor. Okay, dia ada dua gambar. Ada Tengok satu doktor. yang gambar dalam kelas tu kita buat eksperimen electroanalysis kan. Kita guna carbon electrode semua. Yang gambar yang video tu semua dekat lab lah. Okay, tengok video
Okey. Untuk hari ni saya rasa tak perlu banyak-banyak lagi. Itu dulu bagi orang faham betul-betul macam mana proses scanning tu berlaku. Okey, kita supplykan potential. Pada certain potential tu ada analyte tertarik, so dia akan muncullah peak kan. Current akan terhasil. Dan sepatutnya dalam kalau scanning biasa kita tak nampak peak, tapi kita buat modulation sikit. So kita tolak balik kita tolak background punya potential, so kita akan nampak peak. Okay, kata kita tak nampak peak. So peak tu pentinglah, banyak membantu untuk kita nak differentiate between analyte, senang. Okay, setakat ni faham tak? Okey, doktor. Okay, Apa ni, voltammetry Fisher punya titrator ke? Apa tak dengar, ulang balik. Voltammetry ni sama ke functionnya dengan Carl Fisher instrument? Apa instrumen? Carl Fisher. Apa tu? Saya pun tak tahu. Instrumen apa tu? Sebab saya tengok dia punya structure dia tu, masukkan sampel dalam Dia mungkin voltammetry konsepnya lebih kurang sama lah, mungkin lah kan. Okay. So tapi voltammetry dia kena ingat lah, konsep asas dia akan ada sel kan, kita masukkan sampel, kita akan supply potential. Okay, kalau analyte tu ada, okay, dia akan tertarik pada certain potential, maka current akan terhasil. Okay, dan kita ubah dalam untuk hasilkan voltammogram, instrumen ni dia buat modulation sikit, change sikit, dia tolak background potential tu, so kita akan nampak peak. Kata dia nampak meningkat macam tu je, macam tangga je. So bila kita tolak background, kita akan nampak kita punya current versus current versus dengan kita punya potential tu, kita akan nampak peak. Lagi senang untuk kita differentiate between analyte. Faham tak? Itulah basic principle untuk voltammetry. Okay. Alright, sekarang saya bagi inilah apa nama ni, untuk scan attendance. Alright.